Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita dapat meneruskan kehidupan seperti biasa pada hari ini, diberi nikmat kesihatan. Terima kasih ya Allah. Okey, kita akan teruskan pembelajaran hari ini iaitu dalam bidang Al-Quran, tingkatan 3. Boleh rujuk buku teks muka surat 53 hingga 58. Tajuk yang kita akan belajar adalah tentang penciptaan manusia, bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu tentang surah Ghafir ayat 67. Objektif pembelajaran kita hari ini adalah pertama kita nak lihat maksud ayat surah Ghafir ayat 67, proses kejadian manusia berdasarkan Al-Quran, fasa kehidupan manusia, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada penciptaan manusia, pengajaran ayat dan latihan pengukuhan. Mari kita lihat ayat daripada surah Ghafir ayat 67. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqah thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl wa litablughu ajalan musamman wa la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul azim. Mari kita lihat apa maksud ayat ini. Okey, sebelum tu ini gambar yang berkaitan dengan ayat iaitu tentang proses penciptaan manusia, kejadian manusia. Okey, peringkat daripada 1 hari sehinggalah berumur 9 bulan 10 hari. Begitulah rupa pembentukan manusia yang begitu tersusun ciptaan Allah dan kompleksnya kejadian manusia ini. Okey, kita lihat maksud ayat. Maksud ayat surah Ghafir ayat 67. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitis air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa yang dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Okey, mari kita lihat proses kejadian manusia berdasarkan Al-Quran. Okey, pertama sekali Allah sebut dalam ayat, Allah ciptakan manusia min nutfah, iaitu daripada pencampuran air mani lelaki dan ovum perempuan. Seperti dalam gambar ini. Kemudian alaqah, iaitu zygot. Zygot ini adalah segumpal darah yang tergantung di dalam rahim. Mudghah. Okey, peringkat seterusnya. Apa itu mudghah? Iaitu embrio, seketul daging yang lembut. Peringkat berikutnya adalah manusia akhir sekali di dalam rahim, maka terbentuklah janin iaitu fetus. Fetus ini adalah pembentukan seluruh anggota yang telah sempurna dan ditiupkan roh. Fasa kehidupan manusia. Okey, maksudnya peringkat kehidupan manusia seperti mana Allah sebut dalam ayat tadi, iaitu
peringkat pertama setelah lahirnya seorang bayi, maka ia akan melalui fasa kanak-kanak. Itu pada peringkat ini mereka akan berkomunikasi, mula bercakap, berjalan, berlari dan berinteraksi. Kemudian remaja. Setelah itu akan membesar menjadi seorang remaja, akan melalui proses akil baligh. Dan pada peringkat ini, mereka mula dipertanggungjawabkan dan bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan. Maksudnya sekarang, murid-murid pada umur 15 tahun, maka telah mencapai usia akil baligh dan dipertanggungjawablah apa yang setiap dilakukan. Okey, kemudian dewasa. Setelah remaja akan melalui dewasa yang mana akan melalui kematangan akal dan akan membina keluarga pada peringkat ini dan hidup bermasyarakat. Seterusnya, setiap manusia akan melalui, bagi umurnya yang Allah panjangkan, akan melalui peringkat tua, iaitu tenaga mula melemah tetapi mempunyai pengalaman hidup yang luas. Kita tak dapat larilah bila sampai umur yang tua, semua akan kudratnya semakin berkurangan. Kemudian, setiap manusia yang melalui proses ini akan melalui mati. Kehidupan diakhiri dengan kematian. Manusia yang beriman akan menginsafi kematian dan menjadikan sebagai iktibar. Allah dah sebut tadi, manusia yang ada yang tidak melalui proses sehingga umur yang panjang tua, tetapi mereka ada yang diwafatkan ataupun dimatikan pada umur yang lebih muda. Hanya Allah yang mengetahui. Pertumbuhan manusia. Kita lihat di sini daripada kecil berumur 2 tahun, begitulah keadaannya, 6 tahun, 10 hingga 12 tahun, 20 hingga 22 tahun dan 30 hingga 34 sehinggalah umur yang berikutnya. Ada umur yang panjang, alhamdulillah. Diharapkan umur yang panjang kita dapat mengisi dengan ibadat dan juga amal kebaikan untuk kita mengumpul pahala. Itu satu kelebihan bagi orang yang umur panjang. Umur panjang yang digunakan untuk kebaikan. Dan kita mesti faham bahawa setiap peringkat ini semakin bertambah usia kita, semakin banyaklah tanggungjawab. Dan corak penghidupan pun berubah. Okey. Kemudian, kita lihat jelas di sini bahawa kekuasaan Allah pada penciptaan manusia adalah Allah menyeru supaya manusia ni sentiasa meneliti dan memikirkan kejadian mereka sendiri supaya dapat merasakan kekuasaan dan kehebatan Allah SWT serta kelemahan dan kehinaan manusia. Jadi kita kena fikir-fikirkan kedudukan kita, siapa kita dengan Allah, dan kita mesti sentiasa taat pada perintah Allah dalam apa jua keadaan. Pengajaran ayat adalah kita hendaklah meyakini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia. Kita hendaklah menghargai kesempurnaan anggota badan ciptaan Allah. Kita hendaklah mengakui keunikan anatomi tubuh manusia dicipta dengan fungsi tersendiri. Dan kita hendaklah menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa bersyukur. Okay, latihan pengukuhan. Cuba padankan. Okay, padankan pencampuran air mani lelaki dan ovum perempuan. Yang mana satu pilih? Zygote, segumpal darah yang tergantung di dalam rahim, dan embrio, seketul daging yang lembut. Fetus, pembentukan seluruh anggota yang telah sempurna dan roh ditiup. Okey, sila buat dalam buku tulis.
Okey, nampaknya setakat tu pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.